warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya seorang responden daripada kumpulan 4. Baiklah, boleh buka kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu nama, umur dan juga where are you from? Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih saya sebagai salah seorang responden. Nama saya Nurul Aziza Nazwa, berumur 19 tahun dan asal dari Ranau, Sabah. Baiklah, boleh saya tahu hobi anda dan anda ada berapa adik-beradik? Hobi saya ialah membaca buku, juga menyanyi. Bilangan adik-beradik ialah 3 orang adik-beradik. Baiklah, sekarang anda masih bergelar pelajar ataupun sudah bekerja? Sekarang sedang belajar, masih bergelar pelajar. Oh, sekarang sedang menjalankan pengajian di mana? Di IPG Campus Tawau. Bagaimana keadaan semasa tentang COVID-19 di kawasan anda? Di kawasan saya, keadaan semasa kes COVID-19 semakin meningkat, namun masih berada dalam keadaan yang terkawal. Baiklah, jika kita lihat dari perkembangan semasa COVID-19 ini, apakah pandangan anda terhadap kawalan pergerakan kita akibat penularan pandemik ini? Jika kita lihat keadaan semasa sekarang, apa yang boleh saya katakan untuk PKP yang sedang dijalankan ialah ia merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengelak daripada kes COVID-19 terus meningkat dan terus menular di dalam komuniti masyarakat. Walaupun sekarang meningkat, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mencegah angka yang lebih banyak daripada sekarang. Baik. Oleh itu, bagaimana perasaan anda dalam menghadapi situasi pandemik sekarang? Sejujurnya, apa yang saya boleh katakan, sebenarnya ada rasa takut untuk kena jangkitan, tapi dalam masa yang sama gembira sebab dapat meluangkan lebih banyak masa dengan keluarga. Tapi kadang-kadang rasa bosan gitu. Baik, mengapa anda bersetuju untuk menjalankan sesi temu bual bersama kami hari ini? Sebab boleh berkongsi pengalaman, jawapan, dan ada masa yang terluang, jadi feel free to join. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan sesi temu bual kita dengan soalan umum. Yang pertama, apakah yang anda faham tentang maksud etika dan peradaban? Apa yang saya faham tentang maksud etika dan peradaban ialah, pertama, etika lebih merujuk kepada perangai, perilaku dan kepribadian seseorang, tidak kira baik maupun kurang baik dalam kehidupan mereka lah. Untuk peradaban pula, dia lebih merujuk kepada keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani suatu bangsa, kaum, masyarakat, dan lain-lain. Baiklah, sebelum kita meneruskan soalan yang seterusnya, saya ingin menunjukkan pendapat saya tentang maksud perpaduan. Kaum adalah keutamaan bagi membina sebuah negara bangsa yang maju. Masyarakat bersatu padu dan saling memerlukan antara satu sama lain, seperti saling bekerja sama, menghormati, dan bertolak ansur antara satu sama lain. Bagaimana yang dapat dilihat oleh masyarakat pada masa ini, keterbukaan pemimpin negara dalam bidang pendidikan banyak menyumbang ke arah perpaduan kaum yang dapat dibuktikan melalui pelajaran masing-masing menggunakan bahasa ibunda. Tetapi pada masa yang sama, bahasa lain boleh dipelajari. Hal inilah yang menyebabkan semua kaum dapat hidup dalam keadaan harmoni kerana perasaan prejudis kepada kaum lain tidak wujud. Baik, seterusnya, peradaban purba apa yang anda pernah tahu wujud dalam dunia ni? Peradaban purba yang paling saya ingat sampai sekarang ialah peradaban lembah Indus. Baik, apa yang anda faham tentang adat resam dan adat istiadat?
Apa yang saya paham tentang adat resam dan adat istiadat ialah adat resam ini merupakan amalan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, namun telah dilakukan secara turun-temurun. Maksudnya dari dulu lagi lah. Kalau untuk adat istiadat, dia lebih kepada amalan atau majlis rasmi yang perlu dilakukan sebelum bermulanya acara yang seperti adat istiadat pertabaran raja, macam lebih kepada majlis yang rasmi ataupun formal. Seterusnya kita akan mendengar pendapat Syazami tentang maksud perpaduan. Perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum ialah apabila kita dapat menyambut sambutan perayaan bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh, masyarakat Melayu menyambut perayaan Tahun Baru Cina di rumah-rumah terbuka yang diadakan. Selain itu, perpaduan juga ialah apabila kita dapat saling bantu-membantu dan bekerjasama antara masyarakat berbilang kaum demi membangkitkan negara Malaysia. Misalnya, dalam aspek sukan, pemain-pemain bola sepak negara kita yang terdiri daripada pelbagai bangsa berusaha bersungguh-sungguh demi memenangi perlawanan supaya dapat melayakkan diri ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bersatu padu tanpa mengira kaum maupun bangsa supaya dapat melahirkan sesebuah negara yang dicontohi oleh negara besar yang lain. Baik, apa yang anda faham tentang maksud perpaduan? Apa yang saya faham tentang maksud perpaduan? Perpaduan ni bagi saya sebenarnya adalah titik tolak daripada kesepakatan, keamanan dan keharmonian yang dicapai oleh masyarakat zaman sekarang lah, yang dicapai oleh kita sekarang. Maksudnya kita boleh hidup sebumbung walaupun berbeza kaum. Itulah perpaduan bagi saya lah. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan pendapat Amirul tentang maksud perpaduan. Pada pendapat saya, perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum ialah mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanamkan sikap toleransi sama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Hal ini demikian kerana sikap toleransi dan saling memahami ini sangat penting bagi memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat demi menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara. Okey. Pada pendapat anda, adakah rakyat Malaysia bersatu padu pada hari ini? Pada pendapat saya, secara jujurnya, apa yang kita lihat di media sosial sekarang banyak berlaku pertengkaran. Namun boleh kita katakan rakyat Malaysia masih berada dalam keamanan yang baik, tahap keamanan yang baik. Jadi boleh dikatakan kita masih bersepadu dan masih kekal, perpaduan tu masih kekal lah dalam komuniti. Kita teruskan lagi dengan pendapat Syazwani tentang perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Perpaduan bermasa apabila sesebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina dan India dapat mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Perpaduan ini tidak mengira warna kulit, bangsa, agama dan juga kepercayaan. Setiap agama perlulah menghormati kepercayaan dan amalan yang dilakukan oleh setiap penganutnya. Perpaduan di kalangan masyarakat haruslah diterapkan dalam kehidupan seharian supaya amalan ini tidak lupa mengikut peredaran masa. Perpaduan juga dapat menjadikan sesebuah negara berkembang dengan maju kerana nilai-nilai murni yang ada pada diri setiap individu. Baiklah, apakah tindakan yang perlu diambil bagi meningkatkan lagi perpaduan antara kaum di Malaysia? Apakah tindakan antara, bagi saya tindakan yang relevan diambil oleh kerajaan ialah dengan mendengar suara rakyat, tidak kira kaum Melayu, Cina ataupun India. Selain itu, kerajaan atau pihak swasta juga boleh menganjurkan aktiviti, kalau mengikut kepada keadaan semasa sekarang, boleh menganjurkan aktiviti yang menggunakan platform social media, contohnya mewarna, melukis or something like that lah. Baiklah, apakah zaman kegemilangan tanah Melayu? Zaman kegemilangan tanah Melayu bagi saya ialah zaman di mana tanah Melayu sudah tidak dijajah oleh penjajah luar. Macam
Baiklah, bagaimanakah kejayaan zaman Kesultanan Melayu Melaka ini dapat dicapai? Seperti mana yang kita tahu, masa zaman Kesultanan Melayu Melaka ni yang dorang capai ialah perkembangan dari segi perpaduan ataupun dari segi komunikasi antara masyarakat. Kejayaan zaman Kesultanan Melayu Melaka dapat dicapai kerana seperti mana yang kita tahu, Melaka merupakan tempat perdagangan yang menjadi tumpuan seluruh pedagang dari seluruh dunia. So, bila menjadi tumpuan, bukan sahaja ekonomi yang meningkat, malah sektor yang malah aspek yang lain dari segi komunikasi, perhubungan dan lain-lain. Okey. Pada pendapat anda, ICT membawa kepada kesan yang positif atau negatif pada masa kini? Pada masa kini, ICT boleh saya katakan dua kesan boleh. Sebab kalau kesan positif, ICT ni dia boleh melahirkan lebih ramai masyarakat yang berdaya saing dari segi teknologi dan berkemahiran, juga kreatif menggunakan teknologi masa kini. Kalau untuk kesan negatif, dia akan melahirkan masyarakat yang mudah terpengaruh, terutamanya golongan belia, golongan remaja. Jadi, mengapakah ICT dikatakan menjadi tapak kesepaduan nasional pada masyarakat, pada pendapat anda? Pada pendapat saya, kenapa ICT boleh dijadikan tapak kesepaduan nasional? Kerana ICT merupakan tempat tumpuan orang ramai. Bukanlah tempat berkumpul, cuma ikut keadaan semasa sekarang, semua orang berada di rumah. Tidak kira negara lain yang mengalami COVID-19 yang tinggi juga berada di rumah. Jadi kita menggunakan platform ICT, contohnya social media, untuk berhubung dan untuk terus keep in touch dengan yang lain. So, secara tidak langsung, walaupun kita berada di tempat yang berlainan, walaupun kita tidak berada dalam satu tempat yang sama, kita masih boleh terus berhubung, masih boleh terus mengeratkan silaturahim antara satu sama yang lain. Gitu. Bolehkah anda terangkan serba sedikit tentang perpaduan dan integrasi? Perpaduan dan integrasi, dia merupakan dua konsep yang sangat berkait rapat. Kedua-dua konsep ini sering digunakan secara bersilih ganti. Tapi kedua-dua konsep ini merujuk kepada dua proses yang agak berbeza. Kita lihat kepada perpaduan. Perpaduan dianggap sebagai proses penyatuan dari semua aspek seperti fizikal, sosial, ekonomi, politik, namun tidak secara biologikal. Namun kalau kita lihat kepada integrasi merangkumi semua aspek yang saya katakan tadi dan juga merangkumi aspek biologikal. Oleh itu, sifat biologikal inilah yang membezakan konsep integrasi dengan konsep yang terdahulu. Sebagaimana yang kita tahu, keupayaan yang kita miliki dalam sistem pendidikan yang kita ada sekarang sepatutnya dimanfaatkan dengan sebaiknya, kerana ia mampu merealisasikan setiap perancangan yang telah kita buat. Oleh itu, sistem pendidikan ini bukanlah tempat untuk kita menjalankan uji kaji, malah ia adalah tempat yang mana kita yakin perkembangannya mampu melahirkan lebih banyak generasi yang memahami konsep negara bangsa dengan betul. Jadi adalah tidak wajar jika kita menggunakan sistem pendidikan yang kita ada sekarang sebagai tempat untuk kita menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu, kerana melalui sistem inilah kita dapat melahirkan lebih ramai masyarakat yang dapat menjaga kedaulatan dan kepentingan negara di masa yang akan datang. Baiklah, sampai di situ saja soalan kita pada hari ini kepada responden. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada responden kerana telah memberi kerjasama kepada kami dalam sesi temu bual ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kerana memilih saya.